Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sema-sema pagi hari ini. Hari ini 11 April. Kita sedang meniti hari-hari akhir Ramadan kali ini. Selamat berpuasa semua. Atuk doakan semoga puasa kita semua diterima sepenuhnya secara total oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terimalah amal ibadat kami puasa kali ini. Dan ya Allah, awal lagi kami berdoa semoga kami akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sebenarnya dengan bulan Ramadan puasa ini, kita puasa ini. Sembang pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sembang pagi hari ini. Kedai TikTok, terima kasih. Quote of the Day sembang-sembang pagi hari ini. Tajuk kita ialah tips tips sebuah kehidupan. Tips sebuah kehidupan yang diunjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipinkan. Terima kasih kerana sudi join Atuk. Selamat berpuasa semua. Selamat puasa rakan-rakan semua. Quote of the Day, sembang-sembang pagi. Tajuk kita hari ini, tip hidup sehat cara Rasulullah. Sunnah hidup sehat cara Rasulullah. Apa itu hidup sehat cara Rasulullah? Kita ubah sikit daripada tajuk asal, penyakit hati. Kita tukar sikit sebab baru saja kita bincang penyakit hati. Hari kita ubah. Terima kasih Zavia, terima kasih Zulia, terima kasih. Terima kasih for Frozen. No, Faiza Ibu, terima kasih. Terima kasih kerana join tu. Amainya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan tu hari ini. Tips hidup sehat ala Rasulullah, cara Rasulullah, sunnah Rasulullah. Sunnah. Jadi apa yang kita buat mesti berlandaskan sunnah. Apabila berlandaskan sunnah, maka kita mendapat pahala. Itu yang penting. Sunnah bukan saja dalam soal beribadat, tapi dalam soal kehidupan, cara pakaian, makan minum Rasulullah, cara berkomunikasi, cara Rasulullah. Itu semua adalah sunnah-sunnah. Jika kita lakukan, kita akan mendapat pahala. Makan dengan tangan kanan, itu pun sunnah. Ya, itu pun sunnah. Tapi ada detailnya. Ada detailnya. Rasulullah makan setelah terasa lapar. Kita lah sampai masa makan kena makan. Lapar tak? Tak lapar lagi, tapi jomlah kita makan. Lain kan? Lain macam. Wow, ya, terima kasih. Arfah, terima kasih banyak. Quote of the Day hari ini, tip hidup sehat cara Rasulullah. Ini akan menjadi panduan kepada kita. Nizat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Quote of the Day hari ini, apa yang Atuk pegang di sini? Pegang di sini ialah kasturi duha. Kasturi duha iaitu wangian yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini produk keluaran Haji Mat Atuk, Haji Mat Atuk, HMA. Ada logo ni, ada logo. Ni logo Haji Mat Atuk. Ada logo. Kasturi duha, bau wangi, dapat pahala. Bau wangi dapat pahala. Memang banyak perfume bau wangi, betul, bau wangi, tapi tak dapat pahala. Apabila guna kasturi, bau wangi dapat pahala, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Sesiapa yang berminat boleh tekan bag kuning. Bag kuning boleh lihat sama-sama hari ini, sementara kita bicara mengenai tips hidup sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambak pantai. Assalamualaikum Tok dan juga sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah perfume untuk hari raya. Perlu diingat
tempahan terakhir ialah sehingga 17 hari bulan. Selepas 17 tak jamin sampai sebelum raya. Itu kata kedai TikTok. Kedai TikTok. Ini produk yang pertama dikeluarkan oleh Atuk. InsyaAllah akan susuli pula kasturi untuk wanita. InsyaAllah. Terima kasih banyak, bye. Terima kasih banyak. Harga istimewa. Harga asal Atuk jual ialah 29. Apabila masuk kedai TikTok, TikTok kata you must give discount. Special discount. Special discount because you can talk. You can talk. You can display. You can display. So tinggal berapa? 19 je. 19. And then post lagi. Post free lagi. Allahu Akbar. Tak apalah. Yang penting Atuk dapat menyumbangkan sedikit bau-bauan untuk anda menyambut raya kali ini. InsyaAllah. Hari raya tahun ini kita menyambut dengan sunnah. Sunnah. Ya, Abang Pantai. Terima kasih. Terima kasih. Wabiwa, terima kasih. Terima kasih, John Yato. Terima kasih. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Benar sekali. Itu yang kita nak. Hidup kita. Semoga tahun ini lebih baik pada tahun lepas. Tapi bukan semoga bini ini baik daripada bini lepas. Tak boleh. Jangan kau bini muda kau kata semoga bini ini baik daripada bini lepas. Itu tak masuk tu. Tak masuk. Semoga murah rezeki Atuk. Amin. Amin. Ombak pantai. Inilah kasturi duha. Seronok bau kasturi duha. Kasturi duha. Kasturi duha. Tip sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuk terpaksa sentiasa display produk ni. Barulah TikTok boleh terima. Boleh terima live secara campaign produk. Itu syarat dia. Ketat juga dia. Lenguh juga pegang benda ni. Yalah, semoga dia murah rezeki. Amin. Amin. Jamilah mengancam. Mengecam ke? Mengecam. Bau kasturi ialah bau kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluh Rasulullah ialah peluh kasturi. Pernah suatu ketika Ummi Salamah mengambil peluh Rasulullah. Peluh Rasulullah ni dia ambil peluh Rasulullah yang sedang baring. Dia usap peluh Rasulullah. Sebab peluh Rasulullah itu bau kasturi. Bau inilah, bau kasturi. Rasulullah tanya, Ummi Salamah, kenapa ambil peluh aku tu? Dia kata, peluhmu ialah wangi, umpama kasturi. Umpama kasturi. Jadi dia tidak kata peluhmu umpama bau benda-benda lain. Tak ada. Bau kasturi. Jadi kasturi itu bauan kesukaan Rasulullah. Dan kasturi bauan kesukaan para malaikat. Malaikat rahmat. Semua suka. Dan bau wangi adalah bau kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bau wangi itu ialah bau wangi yang berada di syurga. Syurga semua wangi. Semua wangi. Tanah wangi. Pokok wangi. Udara wangi. Wangi. Di syurga tak ada busuk. Tak ada berak. Tak ada kencing di syurga. Tak ada. Ya Allah, wanginya Rasulullah. Ya Rasulullah. Peluh dia tu. Ummi Salamah kata, peluh Rasulullah aku usap. Untuk aku simpan sebagai bau wangi, perfumeku. Minyak wangi untukku. Itu kata isteri Rasulullah. Sebab itu ramai sahabat-sahabat Rasulullah suka sangat berpeluk dengan Rasulullah sebab bau wangi. Dan Rasulullah juga pakai bau-baungan kasturi. Kau ada day hari ini. Sembang-sembang pagi untuk kita semua hari ini, iaitu tips hidup sehat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjaga kesihatan dan menjaga kesihatan sangatlah penting bagi setiap manusia. Menjaga kesihatan itu wajib. Wajib. Apabila sakit mesti diobati. Jangan sakit biarlah, tak boleh. Tak boleh. Ya Allah, wanginya Rasulullah. Betul sekali Jamilah. Dengan itu menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga hidup yang sehat. Ya Bishop, terima kasih. Terima kasih Mak Pantai. Siapa yang nak tahu detail mengenai produk ini? Produk ini sebab Atuk nak bercakap mengenai tip hidup sehat ini. Pergi kepada beg kuning tu. Tip itu ada foto-fotonya. Foto-fotonya 10 ml sesuai dan Atuk pilih. Botol dia ni 4 persegi 4 persegi supaya oleh kerana tapak dia ni tidak besar, dia senang mungkin boleh jatuh. Tapi apabila kita baringkan dia tidak akan tergolek. Sebab itu Atuk pilih botol yang 4 persegi. Ini keluaran Atuk. Tagline dia pun seronok. Tagline dia. Atuk buat tagline di sini. Kalau perhatikan nampak tagline. Ni tagline ni. Bau wangi
dapat pahala. Bau wangi dapat pahala, insyaAllah. Kita rayakan tahun ini dengan bau-bauan kasturi. Bau-bauan kasturi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Johan Yatuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi, kewajiban menjaga kesihatan tubuh badan, menjaga kebersihan tubuh, lingkungan membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Bersih tubuh kita itu penting. Sebab itu Rasulullah menyarankan siapa yang nak menunaikan solat, terutama di masjid, mesti berpakaian bersih. Bukan baru, bukan baru, tapi bersih. Pakaian itu mestilah bersih dan bau wangi. Bagi orang yang mulut bau busuk, pakaian bau busuk, tidak dibenarkan solat di masjid. Kau solat di luar. Jadi itulah tandanya suci dan wangi itu penting. Kalau macam ni, saya nak jadi rakan kongsi lagi 50-50. Boleh kan Datuk? Besok diatur. Besok diatur umur pantai. Besok diatur. Nombor telefon ada, semua ada di situ. Sama-sama pagi hari ni. Kalau siapa nak jadi agent pun boleh. Jadi affiliate pun boleh. Affiliate ni macam dropship lah. You buka kedai, ambil affiliate, ambil produk tu. Boleh. Kalau campaign dah terus dapat. Berapa dapat? Commission tu semua dapat. Boleh. Atuk pilih jualan di TikTok ni, bukan di kedai-kedai online yang lain. Kerana TikTok ni Atuk boleh buat 2 dalam 1. Pertama, Atuk boleh bercakap teruskan mengenai tazkirah Atuk, tazkirah duha. Boleh diteruskan seperti biasa. Di samping tu Atuk boleh menggerakkan dakwah dalam bentuk produk-produk yang lain. Mungkin kali ini perfume, mungkin selepas ini kopiah, mungkin selepas ini jubah. Tu kami macam tu. Jadi setiap orang yang beli, orang yang pakai dapat pahala. Dapat pahala itu penting. Dapat pahala itu penting. Sebab kita membuat sesuatu ini agar mengikut sunnah. Nak doublekan pahala kita. Terima kasih Betterman. Ibu Baina, terima kasih. Terima kasih Talib. Join Datuk. Terima kasih banyak. Dalam Islam, cara hidup sihat sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Cara hidup sihat sudah pun dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Tak payah cek orang lain. Tengok idola kita. Rasulullah inilah idola. Sebab itu siapa Rasulullah diturun oleh Allah SWT ialah memberi rahmat kepada sekalian makhluk di muka bumi. Rahmatan lil alamin. Rasulullah ini digelar sebagai rahmatan lil alamin. Semua umat. Rasulullah ni bukan untuk orang Islam saja. Bukan untuk orang Melayu saja, Arab saja, tidak. Rasulullah ni untuk semua manusia. Sebab Rasulullah ini adalah Rasul akhir zaman. Tak sama dengan Nabi Musa. Tak sama dengan Nabi Isa. Tak sama dengan Nabi Ayub. Tak sama. Mereka itu diturunkan untuk kaum mereka saja. Sebab itu dalam satu masa ada 3-4 orang. 3-4 orang Nabi dan Rasul. Ada di satu tempat kan. Sebab mereka itu dilahirkan hanya untuk kaum mereka saja. Tapi turun Rasulullah ialah untuk disesuaikan menjadi rahmat kepada semua manusia. Kepada Amerika, kepada Jepun, kepada Perancis, kepada Indonesia, kepada Thailand, kepada Singapura, kepada Malaysia, kepada rakan-rakan kita, kepada orang Melayu Thailand, Melayu Indonesia, Melayu Filipina, Melayu Brunei, Melayu Singapura, dan kepada orang Cina, orang India, semua sesuai. Itulah peribadi Rasulullah, versatile. Peribadi Rasulullah. Apabila ditanya oleh sahabat, Ya Aisyah, apakah peribadi Rasulullah? Peribadi Rasulullah itu ada tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita bacalah Al-Quran, bacalah makna sekali. Baca makna sekali. Itu penting. Sebab itu baca Al-Quran bukan setakat nak berlagu. Baca Al-Quran ini mesti tahu makna dan mengamalkannya. Good of the day. Bersama dengan Tok hari ini, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang berminat untuk meraihkan raya Bau Kasturi. Bau Kasturi pada kali ini sempat lagi. Tarikh terakhir buat tempahan ialah 17. Kerana order lepas 17 pun boleh. Sebab live Atuk akan teruskan. Raya pun ada. Teruskan. Cuma penghantaran terakhir untuk terima sebelum raya ialah 17 hari bulan. Jadi kalau Atuk hantar 18, atau 19 mungkin after raya lah. Tapi wanginya tetap sama. Terima sebelum raya ke, selepas raya ke, kasturinya tetap sama. Kasturinya tetap sama. MZ, terima kasih. Terima kasih Encik Lelet. Encik Lelet. Muhammad Noh.
Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Thank you very much. Yang membuat pembelian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Produk ini Atuk sendiri yang berbincang dengan kilang itu, yang buat itu dari segi adunan-adunannya. Dan Atuk pastikan supaya sah solat. Ada juga orang yang kata saya pakai perfume bau yang lain lah tu. Yang modern-modern ni. Tak payah sebutlah nama apa. Kata you perfume bau yang modern-modern ini memang wangi, tapi tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Sebab untuk mendapat sunnah ialah kita mesti mengguna atau memakai, melakukan di mana apa yang Rasulullah buat. Kalau Rasulullah tak buat, tak dapat sunnah. Tak dapat sunnah. Tapi bau ni saya jarang lah. Kena membiasakan. Macam pakai baju lah. Pakai baju jubah itu sunnah. Pakai kopiah itu sunnah. Kan? Pakai baju itu sunnah. Itu sunnah. Jadi tak minatlah jubah-jubah tu. Kalau kau nak minat, kau kena pakailah jubah. Baru dapat sunnah. Contohnya begitu. Contoh begitu. Begitu juga wangi-wangian. Kalau dah dapat sunnah, kau kena mulai guna. Mendidik anak-anak kita supaya daripada kecil mulai minat dengan bau kasturi. Sebab kita harus ingat, bau kasturi itu bau Rasulullah. Bau kasturi itu bau Rasulullah. Rapat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kita rapat. Kita menjiwai bau pun. Bau kasturi pun bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah suka. Ya intasai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Intan. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih banyak kerana join Atuk. Dan apabila kita membeli kasturi duha, kali ini boleh hadiah kepada kedua ibu bapa kita, kepada abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, uncle, aunty. Tahun ni saya nak bagi special hadiah. Ini Atuk saya buat. Haji Mak Atuk buat. Untuk kau siapa pula? Adalah Haji Mak Atuk buat. Ni yang buat kasturi duha. Ni saya hadiahkan. Tok, ya Wan, dah terima belum? Terima kasih Wan. Kenapa suara double? Suara double ke? Suara double lah. Kena check balik lah tu. Tu rasa tak ada apa. Tak ada apa. Jadi sebagai hadiah hari raya. Jumlah untuk sebelum hari raya ni tak banyak. Tak banyak. Jadi kena buat order lah. Kena buat order. Buat tempahan. InsyaAllah kita Atuk memilih membuat bisnes dalam kuliah Atuk ini. Wangian ni ialah kerana wangian ini memang sunnah. Phone you ke? Mungkin lah. Cuba cek balik. Cuba kalau cara dia Wan, you off dulu phone tu, tunggu bilang sampai 10. Ini tips Tips kalau nak dapatkan refresh telefon ni, jangan restart. You off terus, bilang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru on. Itu yang diajar oleh pakar-pakar bahagian telefon lah. Someone. I'm looking someone. Selamat pagi tu. Saya ada dekat mahkamah syariah. Saya nak minta pendapat Atuk. Okey, silakan. Kita bagi laluan. InsyaAllah apa yang Atuk boleh jawab dengan pengalaman yang ada sedikit ini, Atuk akan bagi. Okey, kita bagi ruang. Sebab itu penting tu. Penting. Di samping tu Atuk meneruskan bual bicara kita, tip hidup sehat cara Rasulullah. Rakan-rakan pun boleh dengar. Rakan-rakan boleh dengar sebab tak mention nama. Jangan mention nama. Kita teruskan bual bicara. InsyaAllah sedikit sebanyak Atuk akan bantu. Terima kasih. Dalam Islam, cara hidup yang dibuktikan oleh Rasulullah itulah cara yang terbaik. Iaitu mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Rasulullah mengajar kita. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Daripada tidur sehingga bangun. Daripada bangun sehingga tidur. 24 jam. 24 jam Rasulullah. Bahkan mimpi pun Rasulullah nak ajar mimpi-mimpi yang baik hadir kepada kita. Ya, mana? Terima kasih. Jadi Rasulullah memberi contoh hidup yang sehat. Hidup, the way of life ini ialah bermula daripada tidur sehingga bangunlah, sehingga tidur kembali. Ya, hari ini saya first case untuk keluar Islam. Saya dah terlalu give up dengan Baitul Mal Zakat. Saya case untuk keluar Islam. Nama pula untuk keluar Islam. Saya dah terlalu give up dengan Baitul Mal Zakat. Okey, type dulu. Mungkin tak penuh tu type tu. Tulis type dulu, nanti Atuk akan jawab. Saya pejuang RVD. RVD tu apa? RVD. Atuk tak faham tu.
Salam Tok. Apa tajuk pagi ni? Okey Zaitun, tajuk kita pagi ni. Tajuk kita pagi ni ialah asalnya penyakit hati. Tapi oleh kerana penyakit hati dah baru kita bincang, atau ubah sikit kenapa Rasulullah tidak pernah dalam riwayat Rasulullah hanya 2 kali dia sakit. Tapi atau ambil tajuk tips hidup sehat cara Rasulullah. Tip hidup sehat cara Rasulullah. Ya Ridwan Asyad, Assalamualaikum Wan. Ya Ridwan, apa khabar? Tajuk hari ini ialah tip cara hidup ala cara Rasulullah. Rasulullah ajar kita cara hidup, iaitu dibuktikan oleh Rasulullah mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah dia atur bagaimana melakukannya supaya hidup kita tetap sehat. Apa saja tip hidup sehat cara Rasulullah, kita akan cuba bincangkan satu persatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bagus tu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tangan kena pegang kasturi duha. Sebab ini syarat TikTok. TikTok kata kalau nak bercakap, nak buat live apa semua, kena pegang produk anda. Salah satu dalam produk. Itu peganglah. Pegang gini lah. Tak apalah. Bukan berat sangat pun. Ya, bagus tu. Terima kasih. Ridwan Arsyad. Alhamdulillah. Walaupun tak sihat. Alhamdulillah. Tak sihat tu ada sebabnya. Sebab insya-Allah Allah nak memberikan yang terbaik kepada anda. Kalau sakit jangan mengeluh. Kalau sakit jangan mengeluh. Hari ini baru naik court. Next case lepas raya. Saya SSS nak nak percaya dengan orang Islam. Dah saya bisa. Atuk tak faham lah soalan ni. Sebab tulisan pendek-pendek. Kalau kes yang besar, terutama mengenai akidah ni, kena type elok-elok. InsyaAllah Atuk akan jawab. Atuk akan reply secara live. Okay, no problem insyaAllah. Selagi apa yang Atuk faham, Atuk akan cuba jawab. InsyaAllah. Semua? InsyaAllah. Okay, tip yang pertama. Tip yang pertama. Nampak gaya kita tip yang pertama ni pun tak boleh penuhi dah. Saya susah nak percaya dengan orang Islam. Okey. Biasalah, susah nak percaya dengan manusia, biasa. You kena percaya dengan Allah. Bukan percaya manusia. Saidina Ali pernah kata, aku cukup perik bila berhubung memberi kepercayaan kepada sesama manusia. Tapi aku begitu yakin dan gembira bila aku berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya. Itu bezanya sama. Saman. Subhanallah. Kenapa boleh jadi macam ni sekali? Memang kalau you percaya dengan manusia, tak kira apa agama sekalipun. Kau silap. Kau kena percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. You baca Al-Quran. You baca hadis. You baca hadis. Itu yang penting. Ombak pantai. Ya. 25 saya sakit. Mohon. Baitul Mal nak dapat pergi masjid. Susah minta. Saya minta pertolongan. Pertolongan. Minta dengan Allah. Pertolongan minta dengan Allah. InsyaAllah Allah akan aturkan untuk kau. Pertama kali sebelum kita minta dengan manusia, kita mesti berdoa, memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama pada 2/3 malam. Setelah itu solat tahajud. Masa solat tahajud, kau mintalah dengan Allah sama. InsyaAllah keikhlasan, redha. Allah mempunyai kuasa. Allah mempunyai solusinya. Allah mempunyai solusi jalan keluarnya. Apabila kita kata Maliki Yaumiddin, engkaulah menguasai ahli akhirat. Apabila kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya Tuhanlah yang menguasai sekalian alam. Bukan sahaja bumi, bukan sahaja manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menguasai sekalian alam. Cakrawala apa semua Allah menguasai sekalian alam. Sebab itu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Yaumiddin, dan dialah menguasai hari pembalasan. Maka kita pun berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, padamulah aku memohon pertolongan. Kenapa minta dengan manusia? You minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Sekarang ni banyak batu saya gereja je. Saya sampai tak boleh. Because you minta dengan manusia. Gereja itu manusia. Gereja itu pun manusia. You kena minta dengan Allah. That's your very big mistake. Very big mistake. You sakit ke? You kecewa ke? You lapar ke? You tak ada kerja ke? You down ke apa ke? You menghadap Allah. Baca Al-Quran menghadap Allah. Menghadap Allah.
Ya, adik-beradik buang saya semenjak saya disahkan HIV. You mengada Allah. You positif HIV. Redha dan sabar dengan penyakit HIV. Kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Dengan HIV itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin Allah nak menghapuskan dosa-dosa kamu. Mungkin Allah nak meningkatkan iman kamu. Mungkin Allah nak menaikkan darjat kamu di dalam syurga. Sebab itu diberi sakit. Diberi sakit. Sakit ni tak semesti musibah. Tak semesti. Tak semesti. Salah Tuan Haji, lama tak nampak. Atau Tuan Haji, lama tak live. Wow. Alhamdulillah, so far every day. So far every day. Tak pun. So far every day. Alhamdulillah, so far. Alhamdulillah. Dah tu doakan diri sendiri. Semoga boleh buat. Hari ini, tak pun. Atuk pegang apa ni? Ini ialah Kasturi Duha. Atuk pegang ini ialah Kasturi Duha. Ini produk Atuk, Kasturi Duha. Iaitu wangian Kasturi Duha, wangian Rasulullah. Kalau berminat, cuba dapatkan maklumat lanjut, tag di beg kuning di bawah tu. Beg kuning di bawah tu, bolehlah. Boleh. Tak apalah Tok. Saya tetap dengan pendirian saya akan teruskan keluar dari Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Engkau akan masuk neraka Jahannam. Dibakar oleh api neraka. Yang penting kau kena menghadap Allah. Orang yang murtad dibakar oleh api neraka. Kau jangan fikir dunia sekejap je. Dunia sekejap je. Berapa tahun je. Tapi coba engkau solat tahajud, minta dengan Allah. Minta Allah. Hidup ni bukan untuk minta makanan dengan orang, maka orang itu baik pada kita. Bukan itu saja. Bukan kata agama lain membantu kita maka agama itu bagus. Bukan. Yang bagus kan, apa ni bukan orangnya. Bukan orangnya. Yang penting Islam ni ialah agamanya. Agamanya. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Terpulanglah. Semoga Allah membuka hidayah, memberi hidayah dan supaya Allah membuka pintu hati semua. Orang tak ada dekat tempat saya boleh cakap saya sampai dibuang kerja. Ya, sebab itu kau kena menghadap Allah. Sebab orang ni susah. Orang tak ada tempat engkau. Jadi kau kena menghadap Allah. So berapa kali kau menghadap Allah? Berapa kali satu hari? Bukan, jangan setakat 5 kali. Kau kena bangun tahajud. Kau kena baca Al-Quran. Kau kena berselawat kepada Rasulullah. Bertawassul dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bantulah aku ya Rasulullah. Ya Allah, bantulah aku dengan bertawassul kepada Rasulullah. Itu yang kau kena buat. Jalan-jalan yang kau bawa itu jalan yang tidak sejajar dengan apa yang disarankan oleh Rasulullah. Solat dulu. Semua coba buat solat dulu supaya hal itu tenang. Sama dia membakar dirinya sendiri. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah memberi hidayah kepada dia sebelum melafazkan keluar daripada Islam. Masa masih ada. Ramai orang yang sudah meninggal, kecewa kerana tidak mendapat hidayah, tidak dapat menjalankan agama Islam semasa dia hidup. Dia kecewa. Jadi semua ini masih lagi hidup, supaya jangan jadi orang yang kecewa. Nauzubillah min zalik. Kau ada day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Hidup sehat cara Rasulullah. Pertama, bangun awal pagi. Itu hidup sehat cara Rasulullah. Bangun awal pagi. Rasulullah membiasakan setiap hari untuk selalu hidup pagi. Lebih bagus bangun sekitar jam 3 atau 4 pagi. Dengan bangun tidur di pagi hari, membantu mengubah kualiti hidup kita menjadi lebih sihat. Untuk hidup kita lebih sihat, untuk murah rezeki. Murah rezeki, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bangun pukul 3, pukul 4 pagi. Jangan kerana tak dapat bantuan dengan manusia, kita kata Islam tak bagus. Tak betul. Tak betul. Bantuan hanya daripada Allah. Allah. Manusia itu adalah asbab saja. Asbab saja. Semuanya daripada Allah. Rezeki semua daripada Allah. Bukan daripada manusia. Manusia itu asbab saja. Orang yang memberi, orang bukan Islam yang membantu kita pun itu daripada Allah. Itu daripada Allah. Bukan daripada dirinya sendiri. Bukan. Sebab Allah ni Rahman. Rahman. Allah ni pemurah. Kepada siapa pun dia beri. Kepada siapa? Kepada orang Islam, bukan Islam, orang kafir, semua dia beri. Tapi rahim tu tidak dapat. Rahim tu redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ini adalah untuk menuju kepada syurga. Hidup kita ini untuk berjumpa dengan Allah.
berjumpa dengan Allah. Itu tujuan hidup kita. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Kau kena solat dulu sahabat. Cukup ke solat kau? Berapa banyak solat sunat kau lakukan? Itu kena teruskan. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran kau baca setiap hari? Berapa ribu kali kau berselawat kepada Rasulullah? Berapa ribu kali kau berzikir? Itu semua penting. Ya Saman, ya. Budak buah. Kadang-kadang Allah cuma bagi kita hati untuk kita kuat. Amin. Amin. Sakit itu jangan kata sakit, kenapa Allah bagi aku sakit. Tak payah soal. Sebab kita tidak tahu sebab yang sebenar. Cuma kita kena memohon dengan Allah. Ya Allah, aku redha. Aku sabar dan redha di atas sakit yang menipu aku. Dan sakit kita ini ada asbabnya. Kenapa kita dapat penyakit itu? Mungkin dengan kelakuan kita. Kelakuan apa yang kita buat tak baik, maka kita menerima musibah. Mungkin jadi kerana kita. Jadi Allah memberi kita sakit untuk kesedaran kita, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi kita sakit. Itulah untungnya orang sakit. Orang sakit ni untung kerana selalu menyebut Allah, selalu mendekat diri kepada Allah, selalu memohon kekhususan itu diselesaikan oleh Allah. Salam, apa bagus kasturi doha ni tuan? Apa bagus kasturi doha? Jackman. Ini kasturi doha. Kasturi doha bro. Ini pewangi, perfume kasturi doha, iaitu wangian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali nak solat, Rasulullah pakai perfume ni. Nak pergi ke kedai, nak pergi mana. Sebab perfume doha ni, perfume ini digunakan perfume kasturi. Kasturi doha tu brand lah tu. Kasturi doha tu brand tu. Orang lain macam-macam, kasturi kijam, macam-macam lah dia orang sebut. Tapi atuk sebut kasturi doha. Sebab apa? Sebab atuk tazkirah waktu duha. Jadi siapa yang menggunakan kasturi duha, dia akan ingat, atuk selalu mengajak duha ni, aku belum duha. Jadi Jackman dah duha belum? Jadi kalau sebelum duha, berhenti sekejap, keluar dulu, pergi solat sunat duha walaupun 2 rakaat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Senang saja. Sebab Rasulullah tidak pernah tinggal solat duha. Jadi sesuai dengan nama tazkirah duha, setiap pagi tazkirah duha, waktu duha ni daripada jam 8 pagi hingga 12.30. Itu waktu duha. Waktu duha ni panjang. Waktu duha lah paling produktif. Paling produktif Jackman. Waktu duha lah kita paling positif. Sebab daripada pukul 8 pagi hingga 12.30. Jadi kita akan lebih positif, lebih aktif jika kita kenakan wangi-wangian. Kita akan rasa confident, ya, emosi kita akan stabil, kita lebih positive thinking. Ada fadilat kelebihan-kelebihannya. Kasturi, wangian kasturi. Sedikit penjelasan. Terima kasih atas pertanyaan itu. Okey, tajuk kita hari ini ialah bual bicara mengenai tip kesihatan ataupun amalan Rasulullah daripada bangun tidur sehingga tidur kembali. Badaria, alhamdulillah baru lepas duha. Assalamualaikum tu. Wah, baru lepas duha. Kalau dah beli kasturi duha, mesti wangi duha. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau berminat, tekan back kuning, kemudian lihatlah foto-foto yang lain. Foto-foto yang lain. Jadi atuk memilih wangi-wangian ini adalah sejajar dengan tazkirah tu. Pertamanya, kasturi itu pilihan. Kasturi itu wangian pilihan Rasulullah. 1. Yang kedua, Rasulullah suka kepada wangian. 2. Yang ketiga, kalau nak solat tak cukup dengan bersih, mesti ditambah dengan wangi. 4. Dan wangi-wangian kasturi ini adalah wangi-wangian amalan-amalan sahabat dan Rasulullah. Assalamualaikum tu. Dah live ke tu? Dah live. dah live dah. Ni dah live dah ni. Dah live dah ni. Terima kasih Noliza, terima kasih. Jamadul Akhir. Wow, Jamadul Akhir. Sekarang bulan Ramadan. Ramadan. Kau update day hari ini. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Kita buat bicara tips mengenai cara hidup Rasulullah, cara Rasulullah menjaga kesihatan. Cara Rasulullah menjaga kesihatan. Jadi siapa yang berminat, sebab order tempahan ini hanya boleh sampai 17 hari bulan. Bagi rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, 14 hari bulan. Last date kalau nak pakai untuk raya perfume kasturi duha. Ya Ziza, apa khabar? Assalamualaikum tu.
Selamat pagi semua. Saya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kalau Ziza guna kasturi Tuhan ni lagilah menawan. Kempen tu. Atuk ni kempen tu. Dah betul. Betul atuk cakap tu. Jadi kalau siapa yang berminat, hanya harganya daripada RM29 turun banyak tu. RM29 turun. Cuba buka beg kuning tu. Banyak turun tu. Termasuk postage lah tu. Termasuk postage. Tapi tak apalah. Bukan kira untung sangat kan. Apa tu tu? Inilah wangi-wangian kasturi duha keluaran atuk. Ini atuk keluarkan sendiri. Atuk keluarkan sendiri ni. Wangi-wangian ini atuk keluarkan sendiri Ziza. Keluarkan sendiri. Sebab atuk nak pastikan. Terima kasih atas pembelian. Atuk nak pastikan sah solat. Sah solat. Tapi kalau tak cukup rukun fi'li tak sah juga. Wow, bani pun. Jadi beli satu dapat satu. Beli dua dapat dua. Memanglah beli satu dapat satu. Takkan beli satu dapat dua. Jadi siapa yang nak hadiahkan sempena raya tahun ini kepada suami, kepada ayah, ibunya, kakak-kakak, angka, jadikan kasturi duha sebagai buah tangan kali ini. Kasturi duha supaya semua family bau kasturi. Hari raya tahun ini nampaknya hari raya kasturi. Hari raya tahun ini dijangka kalau jatuh pada hari Jumaat. Oh, bagus ni. Jenama apa tu? Kasturi duha. Jenama tu ialah kasturi duha. Nama atuk nama tu dah. Di sini ada tulis. Di sini ada tulis. Haji Mat Atuk. Sini Haji Mat Atuk. Tagline dia bau wangi dapat pahala. Bau wangi dapat pahala. Itu tagline dia. Tagline dia. Jenama atuk lah. Haji Mak Atuk. Jenama dia keluar atuk. Terima kasih Zizi. Terima kasih. Atuk nak bagi tips sikit mengenai jika hari Jumaat jatuh, hari raya jatuh hari Jumaat, maka terima kasih atas pembelian. Terima kasih banyak. Semoga mendapat pahala sesiapa yang menggunakan wangian kasturi. Iaitu bagi lelaki hari Jumaat ni, ya Omar Roy. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum tu. Dahkah fungsi kasturi atuk tu sama dengan kasturi kijang? Sama. Atuk tak nak guna perkataan kijang tu. Sama-sama. Fungsinya sama. Cuma bau dengan kasturi. Atuk ambil kasturi. Sebab kasturi kijang terlalu banyak. Jadi atuk nak bezakan, ini produk atuk kasturi duha. Jadi bagi rakan-rakan yang mengikuti kuliah duha, dia tahu. Dia tahu. Kasturi duha ni atuk punya. Atuk punya keluaran. Jadi orang lain pun tak boleh tiru lah. Sebab dia tak ada kuliah duha. Ya, Ombak Pantai. Terima kasih semua sahabat. Thank you hadir live atuk. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kasturi duha. Jadi ingat kata solat duha. Pakai kasturi duha. Kalau dah pakai bagi-bagi. Aku dah solat duha ke hari ni? Atuk dah beritahu ni. Dah beritahu. Tik-tak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi bangun awal pagi pukul 3 hingga pukul 4 pagi. Dengan bangun tidur di pagi hari mengubah kualiti hidup kita menjadi lebih sihat. Atau nak sambung bagi lelaki yang balik kampung. Jika hari raya jatuh hari Jumaat, maka dia boleh solat zuhur di rumah. Dia pergi solat di masjid, tak payahlah dia masuk dalam musafir. Terima kasih atas pembelian. Terima kasih banyak. Dia boleh solat zuhur di rumah. Tapi pergilah solat di masjid kan, tak jauh kan di masjid. Tapi bagi orang yang bukan musafir, dia wajib pergi masjid solat Jumaat. Pagi solat hari raya, tengah hari solat Jumaat. Jangan buat alasan. Kan dah pergi masjid tadi. Kenapa nak pergi pula? Jangan macam tu. Tak boleh. Nak order lah Ziza. Okey Ziza pergi kat beg kuning tu. Beg kuning tu Ziza order situ. Harga dia RM29. Tapi Ziza punya pasar, order melalui TikTok. Boleh tengoklah harga berapa. Banyak diskaun tu. Banyak diskaun. Termasuk postage lah. Jadi senang insya-Allah. Bagi rakan-rakan kita, rakan daripada Labuan semalam membuat tempahan. Terima kasih banyak atas order. Rakan daripada Labuan. Nasib baik dia sempat order awal. Labuan daripada Sabah. Terima kasih. Dah hantar semalam. InsyaAllah. Sebelum raya akan sampai lah tu. Dan rakan-rakan dari Terengganu. Wah, Terengganu nampak minat dengan kasturi duha tu. Ramai dari Terengganu.
Oh, dari Negeri Sembilan. Hai, terima kasih banyak. Dah post lah tu. Dah post lah. Dah post lah. Semoga. Maaflah tu. Dah ada jiran bagi balik dari umrah. Maaflah. Boleh. Tak ada masalah. Dah jiran bagi balik umrah. Tak ada masalah. Bukan wajib pun beli ni. Tak ada masalah. Bidadari. Tak ada masalah. Ada kod ke Atuk? Ada kod. Kod belum buat kod lagi. Belum buat kod lagi. Tapi Kasturi Duha ni satu-satunya ada di pasaran. Tak ada, orang lain tak buat. Orang lain tak buat. Sebab dengan stiker yang Atuk ada tu, orang lain tak buat. Orang lain tak boleh tiru. Ciplak. Tapi Atuk belum lagi sampai peringkat apa ni, apa orang kata, kena apa? Kena brand ke apa semua, belum lagi lah. Ini sembang sambil sembang je. Saya nak free tu sebab tolong promo. Lain macam buat pantai. Lain macam. Datang rumah tu. Salam Ramadan. Salam Kak Hawa. Ya, Kak Hawa. Kak Hawa, apa khabar? Salam Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Atuk doakan semoga Ramadan kita pahalanya diterima penuh 100% diberi oleh Allah SWT. Ya Allah, berilah pahala Ramadan, pahala puasa kami semua dengan sepenuhnya ya Allah. Terima kasih. Belilah sepenuhnya. Tak ada kod dia. Ada. Kalau pergi kat beg kuning tu, pergi kat beg tu boleh. Pergi kat beg kuning tu, terus boleh buat tempahan Izzat. Coba ada. Ada. Jadi perilaku Rasulullah yang pertama awal pagi ialah bangun awal pagi setiap hari. Amin. Terima kasih. Bangun awal pagi setiap hari. Inilah amalan Rasulullah. Kita bangun kerana nak bersahur je. Okey dah tu. Ada orang tak nak bersahur. Aku tak perlu sahur puasa. Allah ruginya. Dia tak faham mengenai fadilat sahur. Dia tak faham mengenai solat 2 rakaat solat tahajud. Dia tak faham apa kelebihannya. Solat tahajud apa dapat. Terima kasih atas pembelian. Terima kasih. Dia tak faham apa solat tahajud kita akan dapat. Dia tak faham. Ramai orang yang tak nak buat sunnah-sunnah ni kerana dia menganggapkan apa yang dia buat itu sudah mencukupi. Sebenarnya apa yang Rasulullah suruh semuanya berfaedah. Terima kasih. Terima kasih Kak Awa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi siapa yang selalu, tapi Atuk dapati ada rakan-rakan Atuk dulu, cikgu-cikgu ke apa, dia mengajar jauh 2 jam bawa kereta. Awal pagi dah bangun dah, dia solat subuh di masjid di tepi-tepi jalan lah. Macam tu baguslah dia. Dia boleh solat tahajud. Tapi jangan tak solat tahajud, rugilah. Kena solat tahajud. Solat tahajud. Jadi bangun awal pagi. Kenapa bangun awal pagi, mandi awal pagi? Pertama, kita boleh nyahkan toksik. Kod tak boleh. COD. Kod maksudnya COD. Cash on delivery. Kena pergi dengan TikTok. Kena pergi dengan TikTok, dia kena buat payment gitu. Payment gitu. Sebab Atuk buat apa ni? Marketing hanya dengan TikTok saja. TikTok. Coba kod. Atuk baca kod tadi. Ingat ada kod lagi. COD baru faham. Sorry Zizat. Sorry. Ataupun nanti Zizat boleh apa ni WhatsApp Atuk, ada nombor telefon Atuk tu. Nanti lepas ni. Bangun awal pagi. Amalkan bangun awal. Pertama sekali kita mengikut sunnah bangun awal pagi. Satu. Yang kedua awal pagi ni nyah TikTok. Nyah toksik. TikTok pula. Nyah toksik. Toksik akan keluar. Yang ketiga, kita refresh body kita. Yang keempat, molekul air waktu pagi tak sama dengan waktu tengah hari. Molekul air, kandungan air itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbeza. Air, tak kira air apa pun. Sebab air ni semua daripada Allah SWT. Tak kira air apa, air paip ke, air perigi ke, air apa yang kita mandi itu, molekul pagi dia berbeza. Rugi orang tak mandi awal pagi. Dan banyak lagi kelebihan mandi awal pagi. Tapi yang penting Ziza, mandi awal pagi itu mandi cara Rasulullah. Ya Sajan, terima kasih. Kod of the day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk. Jangan lupa tahun ini tahun raya dengan Kasturi Duha Atuk. Wangian Kasturi Duha. Ya Tok, terima kasih. Nanti WhatsApp Atuk. Kasturi Duha Atuk. Produk ni Atuk pilih kerana dia sejajar dengan dakwah Atuk.
Nah, atuk bagi dakwah, atuk bagi penjelasan sedikit sebanyak. Kita bagi. Jadi kita kaitkan dengan produk kita. Nah, dan ada ramai rakan-rakan yang beli token. Beli token bagi ke atuk. Atuk rasa tak payahlah, boleh berhentilah beli token tu. Bukan kata atuk tolak duit tu, bukan. Tapi atuk rasa lebih baik kalau berminat, belilah Kasturi Duha. Sebab atuk juga akan dapat pahala Kasturi Duha. Sebab setiap orang yang pakai akan dapat pahala. Dia dalam soal ibadah ini, ataupun ibadah ini sama ada buat perkara baik atau tidak baik, dia berangkai. Macam contoh, kita kata arak itu haram. Arak itu haram. Orang kilang arak haram. Owner kilang arak haram. Orang bekerja di kilang arak haram. Pembawa lori hantar arak haram. Kedai arak haram. Orang yang menghantar arak kepada peminum haram. Orang yang minum arak haram. Jadi haram itu berangkai. Begitu juga soal ibadah. Pakai perfume kasturi itu sunnah. Orang yang buat dapat sunnah. Atuk dapat sunnah. Orang yang beli dapat sunnah. Orang yang pakai dapat sunnah. Kalau dia beli untuk sedekah, dapat sunnah. Dapat pahala sedekah dan pahala sunnah. Dua pahala. Nur Putri, asal kau tahu. Ada COD ke tu? COD ke? Nanti boleh apa-apa ni WhatsApp tu. WhatsApp tu. Atuk bukan pandai kan? Anak-anak aja buat ni. Nanti WhatsApp tu ada nombor telefon tu. Nombor telefon dekat bio tu atas tu. WhatsApp lah. Jadi maknanya rangkaian pahala pun begitu. Sama juga atuk mengajar, atuk memberi penerangan, atuk mengajak supaya solat sunat duha. Jangan tak buat solat sunat duha. Solat sunat duha. Jadi siapa yang mendengar mendapat hidayah daripada Allah. Yang mendengar ni dah mendapat hidayah dan menggerakkan hatinya untuk solat sunat duha. Dapat pahala. Atuk yang beritahu dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Dan kalau kau mengajak orang lain solat sunat duha, dapat pahala juga. Waalaikumsalam semua yang hadir. Dalam live atuk, thank you semua. Thank you Ambak Pantai berkempen untuk atuk. Terima kasih Tok. Terima kasih Nur Putri. Jadi begitu juga dalam perkara-perkara kebaikan. Sebab itu atuk pilih wangian. Dan kita perlu ingat, InsyaAllah okay. Kita perlu ingat, jika kita sedekahkan di masjid contoh, ataupun sedekahkan kepada uncle kita, sedekah kepada mak kita, ataupun sedekah kepada gelandangan, maka dia guna perfume ini, kasturi ini, bau wangi. Sepanjang masa bau wangi itu kita dapat pahala. Bayangkan kalau sehari dia spray sekali, sepanjang hari kita dapat pahala. Esok dia spray pula, lebih-lebih lagi dia spray untuk solat. Bayangkan kita sedekah untuk masjid, wakaf untuk masjid, dan ahli-ahli jemaah masjid guna untuk solat. Allahu Akbar. Wangian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di rumah ataupun kita di tempat lain, pahala sampai kepada kita. InsyaAllah, amin. Dan juga yang memberi salam, amin. Benar sekali. Benar sekali. Kisah orang membeli salam ni cukup special. Di antara Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Pada suatu hari, Saidina Abu Bakar pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa dengan Saidina Umar ini hanya aku yang bagi salam kepada dia? Kalau bertemu, aku yang bagi salam. Dia tak nak bagi salam, ya Rasulullah. Apalah jadi hubungan aku dengan Saidina Abu Bakar? Umar sedih. Umar sedih. Maka Rasulullah pun panggil Saidina Abu Bakar. Abu Bakar. Saidina Umar kata, setiap kali berjumpa dengan dia, Saidina Umar yang bagi salam. Kau tak bagi, kenapa? Kau ada kecil hati ke? Sakit hati ke apa ke? Saidina Abu Bakar tersenyum. Tidak ya Rasulullah. Sebenarnya aku teringat apa yang kau beritahu ya Rasulullah. Orang yang memberi salam kepada orang lain, dia akan mendapat sebuah istana di syurga. Sebab aku nak supaya Saidina Abu Bakar ni dapat banyak istana di syurga. Sebab itu aku tunggu dia memberi salam. Bila dia beri salam, istana dapat kepada dia. Saidina Umar menangis. Betapa luhurnya hati Saidina Abu Bakar ingin melihat sahabatnya senang di syurga nanti. Sebab itu kena cepat-cepat bagi salam. Sebab orang yang memberi salam itu akan mendapat syurga di akhirat nanti. Allahu Akbar. Wallahu alam. Itulah hebatnya memberi salam. Di antara Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar. Jadi Saidina Abu Bakar fahamlah kenapa apabila berselisih dengan Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar tidak memberi salam kepadanya, tapi menunggu salam daripada Saidina Umar. Itu kisahnya.
Jadi jangan merungut orang yang bagi salam. Alah, kita je beri salam. Dia buat dak aja. Jangan. Engkau beri salam, kau dah dapat dah. Dah dapat dah pahala. Ya Azizah kan? Benar sekali. Benar sekali. Cara hidup Rasulullah. Pertama, bangun awal pagi. Mandi awal pagi. Yang kedua, makan secukupnya. Ini kita reka-reka sikit lah. Sebab kalau nak cakap mengenai bangun awal pagi ni, Allahu Akbar. Cukup dengan 1 jam itu. Cukup 1 jam. Cukup dengan 1 jam. Jadi satu-satu. Okey, sebelum pada kita meneruskan. Semana biasa, barakah bulan Ramadan ini. Pahala sunat mendapat amalan sunat mendapat pahala wajib. Yang 10 dapat 70. Ya Allah, kita berhenti sekejap, kita membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Sesiapa yang boleh baca Al-Fatihah, siapa yang tak boleh baca dalam hati ya. Dalam hati boleh. Siapa yang pilih baca dalam hati. Baca surah Al-Fatihah cuma kena niat. Pahala Al-Fatihah ini kita nak sampai kepada siapa? Semua kita baca, kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah ini kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada kedua ibu bapa kami. Tak kira masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan sampaikan juga kepada kami ya Allah, kepada isteri atau suami, anak-anak, cucu, menantu, jiran-jiran, rakan-rakanku of the day bersama dengan tu. Sesiapa yang membeli kasuri duha, ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kita baca ini, yang tu akan baca ini, bersama ini, kepada mereka. Dan juga sampaikanlah pahala Al-Fatihah kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, kepada jiran-jiran kita, kepada muslimi, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, sehinggalah kepada toki kita, Nabi Adam alaihissalam. Kita dah sebut semua dah. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Kita sentiasa baca surah Al-Fatihah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamulah aku sembah dan padamulah aku memohon pertolongan. Kita minta pertolongan dengan Allah. Kita sembah berarti kita solat. Kita buat baik. Kita zikir, kita selawat. Itu berarti kita sembah kepada Allah. Sembah kepada Allah. Dan kita mohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa yang paling besar. Doa apa yang kita nak? Maliki yaumiddin. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi jalan yang lurus, iaitu amalan-amalan Rasulullah ya Allah. Itulah jalan yang kami nak. Termasuklah bau perfume kasturi. Itulah jalan yang kami nak. Itu jalan yang kita minta. Jalan yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Orang yang baik-baik, orang yang berjaya, orang yang penuh kesabaran. Rasul-rasul, nabi-nabi, tidak ada rasul, tidak ada nabi yang tidak sakit, yang tidak menerima kecaman, yang tidak diuji. Semuanya diuji, tapi mereka sabar, mereka redha, dan mereka mendapat tempat di syurga yang tempat Firdaus yang paling tinggi. Kita juga begitu. Jadi kita kata Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, kamulah yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apabila kamu menguasai hari akhirat ya Allah, maka aku sembahmu dan aku mohon pertolonganmu ya Allah. Dan pertolongan yang aku minta ialah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang kau tunjukkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul, para ulama, para anbiya, para orang baik-baik ya Allah. Itulah jalan yang kita nak. Jadi kita doa. Kita doa setiap hari. Doa Al-Fatihah ini adalah doa yang pertama diajar di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Termasuk doa-doa yang lain. Yang lain pun boleh juga. Boleh juga. Okey, tips bersama Rasulullah. Bersama dengan cara Rasulullah. Tips kita. Iaitu makan secukupnya. Mengikut doktor, tanyalah doktor mana pun. Penyakit bermula daripada perut. Tanyalah doktor mana pun. Penyakit bermula daripada perut. Sebab dalam perut itulah jika kamu isi dengan racun, maka dia akan mengeluarkan racun itu menjadi penyakit.
Ini dari segi medik. Dari segi medik. Jadi kena jaga perut. Kena jaga. Minum air manis, lalu manis. Akhirnya racun manis itu. Gula yang banyak engkau buka kilang dalam perut kau. Kau kena kencing manis. Apabila kau makan benda berlemak banyak masuk dalam kilang lemak kau akan kena darah tinggi. Dan macam-macam lagi. Begitu juga kalau tak cukup air. Badan kita ini 70% adalah mesti ada air. 70% badan kita adalah air. Air. Darah kita mengalir kerana ada air. Kalau tak cukup air, darah jadi beku, pekat. Maka itu jadi pengsan tu. Kena ada air 70%. Jadi kena minum air yang cukup. Air yang cukup. Jadi kita kena isi perut kita. Apabila air yang cukup, maka buah pinggang kita dapat menyucikan toksik dapat menapis toksik dengan baik. Apabila air untuk dia pusing dalam buah pinggang itu cukup. Sebab itu kita kena jaga. Perut tu kena jaga. Ya, Cik Siti Wan Kembang, apa khabar? Apa khabar Cik Siti Wan Kembang? Sembang sama pagi hari ni. Ya, Aspalato. Terima kasih Joy Atuk. Terima kasih Muhammad Suid. Terima kasih. Cara hidup Rasulullah. Jadi makan secukupnya. Sebab penyakit bermula dalam perut. Sebab itu apabila orang yang ada penyakit kronik ataupun kita pun, kalau kita selalu sakit, makan ubat tak berhenti, amallah puasa. Puasa adalah amalan untuk menyihatkan badan, menghindarkan daripada penyakit. Sebab itu, dalam 12 bulan, Allah mewajibkan kita merehatkan perut kita supaya puasa 30 hari. Dalam 360 hari, 30 hari kena rehat. Perut kita ni, enjin di perut ini Allah nak rehatkan dengan puasa bulan. Wajib tau, wajib. Tapi bulan puasa nak minum air masak kok malas tu. Kena paksa. Benda yang pahit itulah obatnya. Benda yang sedap itu bukan obat. Kalau akak nak ebak teri mandi, teruk tau Zizan. Kena paksa diri. Untuk sihat, kena paksa diri. Untuk ibadat, kena paksa diri. Untuk buat baik dengan mertua, kena paksa diri. Untuk buat baik dengan suami, kena paksa diri. Suami nak buat baik dengan isteri, suami nak buat baik dengan jiran-jiran, paksa diri. Semua kena paksa diri. Terpaksa diri. Itu caranya. Tak ada benda tak kena paksa. Untuk buat baik, kena paksa. Itu. Jadi bermula daripada perut. Perut itulah segala punca, segala moknika penyakit kita. Jaga perut. Baik, ya kena ni. Terutama minum apabila bangun pagi pukul 2, pukul 3, pukul 4 whatever, Zizan, apabila you bangun saja you kena minum 500 ml air suam. Kenapa air suam? Kenapa 500 ml? Kena batu. Kena paksa. Biarlah kembung perut tu, tak apa. Apabila orang yang selalu minum 500 ml first morning, belum gosok gigi, belum apa lagi, 500 ml. Kalau tak biasa 250. Habiskan 250. 250 ml minum. Fadilatnya cukup besar. You sebut penyakit apa? Kencing manis, insya-Allah. Lepas bulan you amalkan insya-Allah. Cure. You kata apa? Buah pinggang insya-Allah cure. Buah pinggang yang belum stage banyaklah. Kemudian pendarah tinggi cure dengan minum 250 ml air suam. 500 ml cantik. Atuk minum 250. Jarang-jarang 500. Bangun pagi terus minum. Cara minum pun kena ikut sunnah Rasulullah. Cara minum Rasulullah, nak tunjuk minum tak boleh lah bulan puasa kan. Cara minum Rasulullah, minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Minum satu teguk Zizan. Terus cakap Alhamdulillah. Berhenti sekejap, insya-Allah tu, insya-Allah. Kalau ayah ke apa ke ada masalah sakit kronik, biar dia minum air suam pagi-pagi. Kemudian kali kedua minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Minum air, kemudian Alhamdulillah. Lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah. Kemudian lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, boleh terus minum sehingga habis 250 ml. Paling kurang. Kena. Jadi bangun awal pagi bermula dengan minum air suam. Paling tidak air kosong. Jangan minum ais. Air kosong. Berarti kita telah membersihkan keseluruhan salur darah kita dengan air kosong. Dengan air kosong tadi air suam. Kenapa air suam? Kerana jika kita minum dengan air sejuk,
maka jantung kita terpaksa bergerak cepat sedikit untuk mensuamkan air dalam badan kita. Apabila badan kita mulai disejukkan dengan air, jantung kita akan bergerak cepat. Berbahaya. Tapi kalau kita masukkan air suam, jantung kita terima dengan ready, steady. Itu penting. Itu kaedahnya. Tip tu. Tips. Itu tip penting semua tu. Walaupun mudah, tips penting. Tapi kalau kita minum air batu, ais, you hanya hilang dahaga. Tapi jantung Allah, kalau jantung tu boleh bercakap, dia kata kau ni tak ada kerja lain ke? Buat aku kerja penat je. Jantung kata, minumlah air suam. Aku penat tahu. Kau minum air batu, engkau rasa hilang dahaga, tapi aku kena kerja kuat. Sebab aku nak mengepan darah kau. Marahnya jantung pada kita. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang marah. Jantung marah tahu. Jangan main. Jantung marah. Jadi Rasulullah makan biarlah sederhana. Cukupnya. Rasulullah mengajar kita untuk tidak makan makanan terlalu banyak. Makan makanan terlalu banyak memang tidak diajar oleh Rasulullah. Over food. Jangan over food. Jangan makan terlampau banyak. Rasulullah tidak ajar. Kerana segala perkara yang lebih, apabila kita makan banyak, lebihan daripada diguna oleh kegunaan zat kita, dia akan menjadi waste. Pergi ke najis atau pergi ke urin. Jadi pergi ke urin, dia tidak akan hilang semua. Jadi ada racun-racun dalam kencing, racun-racun dalam najis itu akan melekat. Melekat di usus kita. Itulah bermulanya pembentukan penyakit. Kena jaga. Dengan makan yang secukupnya. Belum kenyang lagi dah berhenti. Maka menjaga kita sesuatu hal yang baik. Contoh, mengambil makanan terlalu banyak mengakibatkan kenyang dan menyeksakan makanan, yang buat makanan terbuang. Membazir. Ya, bersederhana di dalam segala hal itu benar sekali. Ini nak jaga kesihatan. Ada orang diet sampai tak makan. Itu tak boleh pula. Tak makan. Apa yang nak diproseskan dalam stomach kita? Mungkin akan kena gastrik. Orang yang tak cukup makan akan kena gastrik. Mungkin contoh. Sebab apa? Perut kita hanya ada pusing. Pusing kosong je. Tak ada apa. Kemudian cara makan pula mesti perlahan. Jangan gelojoh. Rasulullah makan dengan 3 jari. 3 jari. Perlahan. 3 jari masih sikit. Kita makan 5 jari. 5 jari sekali masuk. Wow. Setengah pinggan. Rasulullah makan 3 jari. Tujuannya masukkan sikit-sikit. Cara makan yang baik dengan tidak makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat membuatkan badan naik. Badan akan gemuk dengan drastik. Bukan makan banyak. Makan cepat itu menyebabkan cepat gemuk. Ini rahsia. Orang yang makan cepat, maka badannya cepat gemuk. Jadi tak sempat nak di perencanaan. Dan juga bisa boleh menampakkan buruk bagi kesihatan jantung. Boleh menjadi keburukan jantung. Makanlah dengan perlahan dan jangan terburu-buru. Makan perlahan maknanya kena kunyah. Sebab itu tujuan ada gigi. Apa giginya tu? Gigi itu untuk mengunyahkan makanan. Menjadi macam dalam blender. Macam dalam blender, kunyah. Kemudian baru telan. Sebab perut mudah nak asingkan di antara vitamin dengan poison apa semua. Itu yang kita lakukan. Quote of the day. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Tabiat Rasulullah. Berhenti makan sebelum kenyang. Mana kalau dah rasa dah nak kenyang, berhenti makan. Dan apabila masa makan, jangan minum air. Itu juga pantang-pantang yang dekat. Jangan minum dengan satu nafas. Tadi Atuk dah beritahu cara kita minum. Rosna, Haji Mat sehat ke? Sehat Rosna, alhamdulillah. Thank you atas doa-doa kita. Atuk juga doakan sebagai semua rakan-rakan Quote of the Day. Atuk ini semuanya sehat-sehat belaka. Cara sehat Rasulullah. Dan untuk dapat sehat yang sesungguhnya ialah puasa. Kita puasa. Sebab itu kalau di hospital, pesakit paling kurang ialah di hospital. Tak percaya cuba call. Ya, betul. Bulan Ramadan lah. Misi-misi agak relax. Tapi teruk selepas raya. Bertimbun-timbun pesakit masuk. Terima kasih atas baik. Terima kasih atas pembelian. Terima kasih banyak. Rakan-rakan duduk dengar Atuk cakap juga. Kalau minat nak beli
wangi kasturi. Kasturi keluaran atuk, kasturi dua, keluaran atuk, Haji Mak atuk, bolehlah tap beg kuning itu. Rosnah tap beg kuning itu. Bolehlah beli kasturi. Harga istimewa. Harga istimewa. Harga jualan biasa 29. Tinggal 19 je. 19. Diskaun banyak. Diskaun banyak. Terima kasih banyak. Tak apalah. Atuk buat. Ini hanya untuk atuk dan rakan-rakan. Berdakwah. Rasulullah suka bawan kasturi. Jadi kita kena suka apa yang Rasulullah suka. Kita kena suka apa yang Rasulullah suka. Ya, Minah Yusuf, apa khabar? Hamba Allah, apa khabar? Rasulullah kata, siapa yang menyintai aku, maka dia mesti suka sunnah-sunnahku. Dia mesti suka amal-amalku. Jadi kalau kita tak suka sunnah Rasulullah, maka kita tidak sayang Rasulullah lah tu. Okey, faham tu. Terima kasih Zat. Sebab tu kita kena mengamalkan sunnah. Di pada mahsyar nanti, siapakah orang yang boleh duduk berdampingan dengan Rasulullah? Siapa akan mendapat syafaat Rasulullah? Rasulullah kata, orang yang mengamalkan sunnahku. Jadi tak boleh amal semua, kita ambil satu. Apa dia tu? Wangian kasturi. Kasturi. Siapa nak terjun tu jangan. Siapa nak terjun tu jangan. Ya Rusnah, nak terjun. Nak terjun ke mana tu? Terjun ke mana? Jadi puasa adalah satu amalan sihat. Puasa. Bayangkan, Allah mewajibkan, paksa. Allah paksa kita tak makan siang hari. Sebab malam kita tidur kan. Jadi masa kita sedar hanya 5-6 jam je. Masa tu je kita makan. Dan masa kita tidur dan siang hari kita tak boleh makan. Jadi itulah dengan berpuasa membuatkan sistem tubuh kita ini beristirahat. Seluruh tubuh kita, bukan perut je. Bukan. Jantung rehat, buah pinggang rehat. Buah pinggang rehat. You bayangkan you minum kopi. Kopi tu pekat hitam. Penatnya buah pinggang nak tapis. Hingga kencing kau tu jadi putih. Jadi putih. Penat. Kesian buah pinggang. Kesian. Jadi anggota tubuh kita istirahat. Selain daripada membuat sistem tubuh kita berpuasa, mengimbangkan hormon. Hormon. Sebab tu orang yang banyak puasa, dia awet muda. Dia mengimbangkan hormon muda dengan tua dia. Itu penting. Sebab itu Rasulullah puasa Isnin Khamis. Puasa Ramadan tentu. Puasa 6 tentu. Isnin Khamis. Dan Rasulullah kata, siapa yang puasa yang terbaik selain daripada bulan Ramadan, ialah puasa Nabi Daud. Iaitu puasa 1 hari, tak puasa 1 hari. Itulah puasa yang terbaik. Dan siapa nak dapat muda, nampak muda, umur 80, nampak macam umur 40. Selalu puasa. InsyaAllah akan dapat. Awet muda. Puasa ni awet muda. Dan membetulkan hormon. Mencegah stres. Kita tidak akan stres, kurang stres. Dan membuang oksidasi toksik tubuh kita. Toksik dibuangkan melalui urin. Kita dah tak minum siang kan. Tapi kita dah tak makan siang. Tapi kita masih lagi kencing. Kita masih lagi buang najis. Itu semua toksik. Macam mana aku tak makan, aku boleh berak? Contoh. Bukan nak cakap benda tak elok, bukan. Tapi nak cerita. Kerana buang toksiknya. Dan mengurangi keseluruhan benda-benda yang sebelum hazam. Maklumlah kita makan, belum hazam habis kau makan. Belum hazam habis kau makan. Jadi perut kita sentiasa menerima makanan. Makanan. Jadi apabila kita puasa, dia buangkan mana yang melekat di dinding perut kita itu, dihazamkan semua. Dikeluarkan cecair. Cecair daripada dinding perut kita. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Dan kita juga mengatur waktu makan, membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Dan kita puasa juga ialah kita mengatur waktu makan. Walaupun lapar macam mana pun, selagi belum berbuka, tak boleh makan. Tak boleh. Apabila dengan azan Allahu Akbar, wah, masuk mulut. Itulah ibadah yang paling cepat kita amalkan, iaitu buka puasa. Paling cepat. Allah je. Dengan Allah tak habis lagi azan. Allahu Akbar, puak. Terus makan. Assalamualaikum Cikgu Haji Mak. Wah, lain macam panggil cikgu kat atuk dia hari ni. Ya Mak Yusri. Pastikan wangi-wangian salon Mak Yusri, kedai gunting Mak Yusri dengan wangian kasturi. Aroma Rasulullah. Rasulullah suka wangian kasturi. Itulah barangan keluaran atuk Haji Mak. Haji Mak Datuk. Jadi ciri-ciri cara-cara hidup Rasulullah
ialah amalan puasa. Rasulullah tidak pernah miss puasa Isnin Khamis. Kita kena buat. Baju tu macam guru besar. Ini masa jadi guru besar aku. Tak adalah. Ini baju masa masuk ofis dulu. Tu buat lawak. Tu buat lawak Zizan. Buat lawak macam tu lah. Tak lawak tak boleh. Bau wangi kan tu. Kasturi. Wow. Oh, Mak Yusri tanya. Bau wangi tidak? Kasturi, Mak Yusri. Wow. Bau Rasulullah lah. Kasturi. Bau peluh Rasulullah itu bau kasturi. Bau kasturi. Di siapa yang nak pergi ambil bau Rasulullah? Kan? Kecuali Ummi Salamah. Pada satu hari dia mengambil peluh Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa ambil peluh aku ni? Dia kata, inilah pewangi aku ya Rasulullah. Dia ambil peluh Rasulullah. Bau kasturi. Tapi Rasulullah suka mengguna tambahan pewanginya, iaitu baungan kasturi. Jadi apabila kita mengguna bau kasturi, itulah amalan sunnah kita. Itulah. Ya Zizan, comel. Coba. Baju ni senondong. Nenek kau pun macam ni kak. Senondong dengan nenek kau. Tapi nenek kau tak boleh pakai dah. Atuk boleh pakai lagi. Tak boleh pakai dah. Dengar kat dia. Mana dia? Jadi kita ikut sunnah. Rasulullah apabila sahabat sedekah pewangi, jangan tolak. Lawak tu terbaik. Pewangi jangan tolak. Rasulullah kata jangan tolak orang yang hadiahkan wangi-wangian. Dan Rasulullah kata berbelanjalah sedikit dengan wangi-wangian, kerana wangi-wangian. Berbelanja boleh, dibenarkan. Rasulullah membenarkan. Tidak membazir, tidak membazir. Untuk wangi-wangian. Itu tanda bahawasanya ada hikmah kita bila badan kita berbau wangi, wangi-wangian. Rasulullah kata, Rasulullah tidak pernah tolak orang yang memberi hadiah wangi-wangian. Itu contoh. Jadi untuk sehat, mandi pagi, puasa, kemudian yang seterusnya adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini ada pergaduhan sikit. Pergaduhan sikit. Doktor kata kena 8 jam baru cukup. Tapi tidur Rasulullah hanya 5 jam saja. Rasulullah tidur pukul 10. Pukul 10 paling lewat pukul 11 Rasulullah tidur. Tapi Rasulullah bangun pukul 3 pagi. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam Rasulullah tidur. Bangun pukul 3 pagi straight sehingga subuh, sehingga fajar, sehingga solat duha. Sehingga pukul 12.30 baru Rasulullah tidur setengah jam atau 1 jam. Tidur 1 jam. Jadi makna dalam masa 24 jam Rasulullah tidur 6 jam sahaja. 6 jam sahaja. Siapa yang boleh buat cara tidur Rasulullah, dia hebat. Memang seronok. Seronok. Cara hidup Rasulullah 6 jam ni memang seronok. Tak percaya buat. Kalau siapa yang selalu bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, memang tak boleh tidur. Tak boleh tidur dah. Tak boleh. Memang bangkit bangun. Pukul 3, pukul 4 pagi tak boleh tidur dah. You perang macam mana tak boleh. Jadi kita boleh mengamalkan ibadah kita. Kita boleh tahajud. Kita boleh ambil wudu. Atau kita mandi pagi, kita tahajud. Kita solat. Ataupun bermulaan aktiviti tahajud. Beriti amalan malam. Kita bangun, mandi terbaik. Kita nak nyahkan toksik supaya kita segar sihat. Pukul 3 pagi mandi. Dan lepas mandi kita solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk 2 rakaat. 2 rakaat solat sunat wuduk. Lepas solat sunat wuduk, kita mulai solat sunat taubat. Taubat nasuha. Buat solat sunat taubat nasuha 2 rakaat. 2 rakaat. Selepas solat sunat taubat nasuha, solat sunat hajat. Apa hajat kita nak? Nak suami kita jadi baik, nak ibu bapa kita masuk syurga. Mintalah nak anak-anak jadi anak soleh. Minta solat hajat 2 rakaat. Selepas solat hajat 2 rakaat, buat solat tahajud. Buat solat tahajud ni 2 rakaat 1 salam. Buatlah sampai 8 rakaat ataupun 4 ataupun 6 terpulang. Rasulullah buat 12 rakaat. Buat tahajud. Bila habis tahajud, masa ada lagi, subuh belum masuk. Kalau sekarang ni pergi sahur dulu. Kemudian balik ke sejadah, mulai zikir. Dan zikir menunggu subuh. Zikir yang terbaik ialah istighfar. Kerana pada masa waktu sebelum subuh, hampir dengan subuh, semua malaikat di langit turun ke bumi untuk mencatat pahala kita. Dan pahala yang kita nak, yang paling besar kita nak ialah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai dengan azam. Jangan berhenti. Tak kira berapa banyak. 500, 1000, 2000, 3000, tak kira. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tak payah pakai tasbih pun tak apa. Nak pakai pun boleh. Tak ada masalah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nak cukupkan 1000 pun boleh. Tak ada masalah. Bila dengan azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan azan subuh.
maka kita solat sunat fajar 2 rakaat. Baca pendek-pendek je. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah. Baca Al-Fatihah, baca Qul A'udzu bi falaq. Solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian kita solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Selepas solat subuh, apa kita perlu buat? Bagi orang yang pernah tinggal solat wajib subuh, maka dia boleh qada selepas solat subuh. Selepas solat subuh tidak ada solat sunat lain, tapi kita boleh melakukan solat qada subuh. Sajaku solat subuh qada kerana Allah Taala 2 rakaat. Tak payah baca kunut pun tak apa. Tak payah baca. Jadi maknanya kita solat subuh, solat qada subuh sehinggalah fajar, sehinggalah matahari tegak. Kita boleh solat syuruk 2 rakaat, iaitu solat awal duha 2 rakaat. Begitu seterusnya. Kemah tu ada beg kuning lah ni, merah perindu. Beg kuning tu. Ni duk pegang ni. Sebab kalau atuk tak pegang, TikTok kata kalau atuk tak ceramah, tak pegang produk, beg kuning tu hilang. Dia kata you are not qualified to use yellow bag. Okey lah. Dah syarat dia gitu. Jadi lengah lah pegang ni. Tak apalah. Itu tujuannya. Terima kasih banyak. Jadi berapa rakaat semua? Ziza, berapa rakaat? Ismail, berapa rakaat? Start daripada bangun pagi pukul 3 pagi sehinggalah kita solat subuh, berapa rakaat kita buat solat? Berapa rakaat? Ya, perindu Rasulullah. Perindu Rasulullah berapa rakaat? Cuba kira. Daripada pukul 3 solat wuduk sehingga solat qada subuh, berapa rakaat kita buat? Okey, cuba ingat, cuba tu. Pertama, solat wuduk 2 rakaat, 2. Yang kedua, solat taubat 2 rakaat, 2, 4. Dan solat hajat 2 rakaat, 6. Kemudian solat tahajud 6 ataupun 8. Solat tahajud 8 lah. 8 campur 6, 14. Kemudian solat fajar 2, 14, 16. Solat subuh 2, 18. Solat qada subuh 2, 20 rakaat. 20 rakaat bro. Kalau kau buat sebenarnya tu sebut tu 20 rakaat perindu Rasulullah, itu baru rindu. Itu nama aja tak cukup bro, mesti rindu. Daripada solat wuduk sehingga ke qada subuh 20 rakaat. Hebat kan? Apa makna 20 rakaat? Berarti 20 rakaat kau baca Qul Huwallah 20 kali. Kau baca Al-Fatihah 20 kali. Dan kalau kau baca Qul Huwallah 20 kali. 20 kali. Kalau kau baca Qul A'udzu bi falaq 20 kali. Dan kau berdoa duduk antara 2 sujud 20 kali. Rabbi fi'li warhamni wajbuni warfa'ni. Kita berdoa, Rabbi fi'li, ya Allah apakanlah aku. Rabbi fi'li warhamni, ya Allah sayangilah aku. 20 kali kita sebut. 20 kali kita sebut. 20 rakaat. Itu baru satu malam. Okey, kita pergi kepada duha pula. Duha buat 4. 2 boleh tu? Boleh 2. Kurang sangat 4. Nak murah rezeki 4. 6, 8, 10, 12. Kemudian kita pergi pula kepada Zuhur. Zuhur berapa rakaat? Solat. Zuhur perindu Rasulullah. Waktu Zuhur solat sunat dengan wajib berapa rakaat? Berapa rakaat kau buat? Dia sebelum masuk waktu Zuhur kita ambil wuduk dulu. Selepas ambil wuduk, solat sunat wuduk 2 rakaat. 2. Kemudian solat qabliyah Zuhur 4. Bila masuk waktu Zuhur. Kalau kita solat di masjid, kita solat sunat wuduk 2, solat sunatul tahiyatul masjid 2, 4. Kemudian masuk waktu Zuhur, solat qabliyah Zuhur 4, 8. Solat Zuhur 4, 12. Solat ba'diyah Zuhur 16. Dan solat taubat Zuhur 20. Jadi waktu subuh tadi 20, waktu Zuhur pun 20 rakaat. 20 juga. Sebab ulama mengatakan qada lah. Setiap kali kau solat wajib, kau solat tunai, kau solat qada, solat ganti. Apabila masuk waktu asar, kita bilang pula waktu asar. Pergi ambil wudu, solat sunat wudu 2 rakaat. Kalau solat di masjid, solat sunatul masjid 2 rakaat, 4. Solat mutlak sebelum asar 4 rakaat. Solat mutlak sebelum asar 4 rakaat, jadi 8. Solat asar 4 rakaat, 12.
campur dengan qada asar 4, 16 rakaat. Subuh 20, Zuhur 20, asar 16. Asar 16 bro. Bro 16. Pergi kepada maghrib pula. Solat wudu 2. Solat sunatul masjid di masjid 2, 4. Solat mutlak 2 sebelum zuhur, sebelum maghrib 2, 6. Solat maghrib 3, 9. Solat ba'diyah maghrib 2, 11. Solat qada maghrib 3. Jadi 14. Isya pula ni. Kita bilang Isya pula. Okey, Isya. Solat sunat wudu 2. Solat sunat satu masjid 2, 4. Solat mutlak 2. Solat mutlak Isya 2, 4. 6. Solat Isya 4. Solat Isya 4. 10. Solat qabliyah Isya 2, 12. Solat qada Isya 4, 16. Tarawih 11. 16 campur 11, 27 rakaat. 27 rakaat bro. Cuba kau bilang. Boleh bilang. Berapa puluh? Subuh 20, Zuhur 20, asar 16, maghrib 14, Isya 26 rakaat. Berapa kau dapat? Berapa dapat? Dekat 100 kan? Dekat 100 rakaat. Allahu Akbar. Siapa boleh buat tu? Siapa boleh buat tu? Siapa boleh buat itu? Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ibadah solat. Itu solat saja bro. Banyak lagi kita boleh buat. Banyak. Kita boleh berselawat 1000 kali satu hari. Siapa berselawat 1000 kali satu hari, sebelum dia meninggal akan dibuka pintu syurga kepadanya. Siapa yang berselawat 1000 kali satu hari, maka aku akan kenal dia. Dia akan kenal. Dia akan berada di sampingku di mahsyar nanti. Siapa berselawat? Siapa berselawat? Dia tak masuk lagi zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Siapa yang berzikir Fatimah, maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di laut, dosa-dosa kecil. Pahala lagi. Memang pahala dapat banyak. Mudah je nak masuk syurga ni. Apabila kau buat. Yang tak masuk ni kau tak buat. Tak buat. Tapi yang Tuhan marah kau buat pula. Kau buat pula. Itu yang jadi masalah. Masalah ni bulan puasa bro. Siapa yang tak menggandakan ibadah bulan puasa, dia rugi. Rasulullah kata siapa yang bila habis bulan puasa, puasanya masih lagi melekat, dialah orang yang paling hina. Siapa yang masih tidak hilang dosanya semasa habis bulan Ramadan, dialah manusia paling hina. Apa maksudnya? Kau kena bertaubatlah. Sebab Allah sedang menunggu. Pintu taubat sentiasa terbuka. Astagfirullahalazim. Buatlah 1000 kali satu hari. Sekejap je. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 10 kali. 10 kali. Sekejap je. Buat. Banyak tu peluang. Itu belum lagi bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bayangkan kau solat malam. Lailatul Qadar ni bermula selepas maghrib sehingga subuh. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa amalan kau buat daripada masuk maghrib sehingga subuh, itulah kau akan dapat 1000 bulan. 85 tahun gandaan. Kau buat. Sebab mengikut kalender Islam, berubah hari ialah maghrib. Kalender kita pakai ni pukul 12. Pukul 12 1 minit, dah masuk dah hari berikut. Dah. Dalam Islam, maghrib itu adalah perubahan hari. Waktu maghrib. Jadi bermula daripada buka puasa tu dah start dah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dah mula dah. Apa kau buat akan dapat gandaan 85 tahun. Bayangkan kalau kita buat solat sunat, waktu maghrib dan solat wajib maghrib, 16 rakaat semuanya dapat 85 tahun gandaan. Bayangkan solat Isya kita buat 20 rakaat dapat 85 tahun gandaan. Bayangkan kita buat tahajud 20 rakaat dapat 85 tahun gandaan. Bayangkan kita solat subuh 20 rakaat sebelum subuh apa semua, kita dapat 85 tahun gandaan. Allahu Akbar. Kaya bro. Kaya, aku kaya, kita kaya, kita semua kaya. Kaya bro. Jadi inilah kekayaan yang kita perlu kejar.
Bukan duit berjuta. Bukan kereta besar. Bukan pakak besar. Bukan gelaran besar. Bukan rumah besar. Bukan bini besar. Bukan suami besar. sorry. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa. Bulan puasa. Tapi kita kejar pahala besar. Hidup ni sekejap je. Kejap. Yalah, tu dah tua memang dah kejap. Hey, mati bukan tunggu tua. Mati bukan tunggu sakit. Tunggu sakit. Akan pergi juga. Tu ada tengok satu TikTok tu. Muda lagi. Suaminya meninggal. Dia kata, kenapalah engkau terlalu baik kepadaku. Wow, merintih. Isteri dia merintih. Bang, semadilah di sana. Kenapalah engkau terlalu baik kepadaku. Wah, janda lah tu cakap. Janda. Allahu Akbar. Wanita ni kalau jadi janda, hebat dia. Jangan main tak. Wanita sebab tu godaan janda lebih kuat daripada perawan. Jangan main. Itu cakap hal lain tu. Nenek kau dengar marah nanti. Kau update hari ini. Sema pagi hari ini. Bersama di samping sesiapa yang berminat dengan Kasturi Duha, sila tag beg kuning itu. Ambil beg kuning. Boleh buat tempahan. Ingat, untuk rakan-rakan atuk, anak saudara, cucu-cucu atuk, adik-adik atuk, pak saudara, rakan-rakan, supaya pastikan tempahan mesti dibuat sebelum 17 hari bulan. Sebab selepas 17 hari bulan, Kasturi Duha akan sampai selepas raya. Bagi rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, terutama rakan kita daripada Labuan semalam, atuk sudah pun hantar. Mungkin insya-Allah sampai hari ini 14 hari bulan adalah tarikh akhir untuk kita hantar barang ke Sabah dan Sarawak. Jadi berminat sila buat sebelum tarikh tersebut. Insya-Allah setiap hari akan bersama dengan atuk. Rakan atuk ini, Kasturi Duha is my good friend. Kasturi Duha sungguh beri manfaat, dan siapa yang menggunakan Kasturi Duha mendapat pahala kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Jadi kita akan bertemu lagi esok hari. Terima kasih banyak Haikal yang baru landing. Kita pun dah nak landing dah. Rakyat, terima kasih banyak. Semoga memberi manfaat di atas apa yang atuk kongsi hari ini. Cara hidup sihat Rasulullah. Banyak lagi poin-poin yang atuk boleh ulas. Tapi cukuplah untuk kali ini. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi esok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.